Okey meh, kita teruskan pelajaran kita meh untuk bab yang ke-6 hukum linear ini dengan membincangkan tentang mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Okey meh? Okey cikgu, okey. Okey meh, kita mulakan pelajaran kita meh dengan aktiviti penerokaan Okey, dalam aktiviti penerokaan yang pertama ni meh, kita diberikan satu persamaan tak linear iaitu y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x. Okey, dan persamaan ini dipanggil sebagai persamaan tak linear. Ringkasannya meh kita tulis sebagai PTL. Okey Baik, kemudian meh, kalau kita lakarkan graf persamaan tak linear ini iaitu graf y melawan x, maka kita dapatlah suatu lengkungan kuadratik di sini. Maksudnya dia dapat suatu lengkungan lah. Okey cikgu, okey. Okey mes, sekarang ni apa yang kita nak buat ialah persamaan tak linear ini kita nak tulis ke dalam bentuk linear, di mana nanti kita akan panggil sebagai persamaan bentuk linear ataupun ringkasannya PBL. Okey. Jadi macam mana cara kita nak tukar daripada PTL ke PBL? Meh tengok contoh di sini. Okey, untuk persamaan ini cikgu bahagikan semuanya dengan x, bagi x, bagi x, bagi x, dan akhirnya dapatlah tulis seperti ini. Okey. Baik. Apa yang cikgu nak beritahu dekat sini ialah bila kita tulis seperti yang di atas ni, ini adalah persamaan tak linear PTL. Tapi bila persamaan ini kita tulis ke dalam bentuk ini yang kedua ni, yang ini dipanggil PBL. Cikgu, maksudnya persamaan tak linear dengan persamaan bentuk linear ni persamaan yang sama lah cikgu Betul dia adalah persamaan yang sama, cuma cara kita tulis tu. Kalau kita tulis dalam bentuk yang kedua ni, kita katakan bahawa persamaan tak linear ini telah pun ditulis dalam bentuk linear. Macam mana kita nak tahu yang persamaan itu bentuk linear cikgu Bagus soalan tu. Suatu persamaan itu telah pun ditulis dalam bentuk linear apabila persamaan itu telah pun ditulis dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey cikgu, okey. Jadi maksudnya di sini y per x ini merupakan y besar ni. Okey. Manakala 2 ini suatu pemalar dan dia merupakan nilai m. Sebelah nilai m itu adalah x besar. Jadi maksudnya x ini adalah x besar ni. Okey, dan seterusnya ialah inilah 3 ni adalah c. Boleh tak setakat tu? Okey cikgu, saya faham. Okey, bagus. Jadi seterusnya daripada sini maka kita dapat lukiskan suatu garis lurus. Di mana garis lurus ini dia akan meminta spaksi y pada 3, iaitu nilai c dia 3. Dan nilai kesurunannya adalah 2. Okey, nampak di sini m sama dengan 2. Dan graf garis lurus ini diperolehi apabila kita plotkan y per x lawan x. Okey cikgu, okey. Kedua ni. Okey, dalam aktiviti penerokan yang kedua ni kita buat perkara yang sama juga seperti mana yang pertama tadi Kita diberikan di sini satu persamaan tak linear ataupun PTL, dan bila kita lakarkan graf ini maka kita akan dapat graf yang seperti ini iaitu graf tak linear. Okey, apabila kita plotkan graf y lawan x. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat ialah kita nak tukar persamaan tak linear ini ke dalam bentuk linear iaitu PBL, persamaan bentuk linear. Jadi apa yang dikatakan sebagai persamaan bentuk linear ialah suatu persamaan itu apabila kita dapat tulis dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey. Jadi untuk persamaan tak linear ni apa yang cikgu buat ialah cikgu darabkan semua sekali dengan punca kuasa 2x. Y darab punca kuasa 2x, 1 per punca kuasa 2x darab dengan punca kuasa 2x. Okey, begitu juga dengan yang 2 punca kuasa 2x ini Okey, maka dapatlah ditulis seperti ini. Adakah ini sudah pun ditulis dalam bentuk linear? Pada asasnya dah tulis tapi cikgu tulis satu step di sini nak dapat lebih jelas lagi. Daripada sini dapatlah kita nyatakan bahawa persamaan ini telah pun ditulis dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, di mana y besar ini adalah y punca kuasa 2x ini. 2 ni adalah m, kecerunan, dan x ini adalah paksi x besar, dan 1 ini adalah untuk mewakili c. Jadi kesimpulannya, persamaan ini telah pun ditulis dalam bentuk linear.
Okey, seterusnya di sini dapatlah kita plotkan suatu graf garis lurus yang memintas paksi Y pada 1 dan berkecerunan 2 apabila kita plotkan graf Y punca kuasa 2X melawan X. Okey, maksudnya di sini yang asal tadi ialah graf hubungan tak linear, kita telah pun tukar ke graf hubungan linear. Okey, Meh, boleh Meh? Okey juga, okey. Tiga. Okey, di sini diberikan persamaan tak linear dia sebagai Y sama dengan AX kuasa B. Okey, cikgu tulis di sini secara am A dan B itu adalah suatu pemalar. Jadi dia boleh tulis macam 3X kuasa 2, okey, 5X kuasa 3, macam itulah. Jadi secara amnya kita tulis sebagai AX kuasa B. Boleh Meh? Okey, cikgu boleh. Baik, ini adalah persamaan tak linear ataupun PTL. Dan bila kita lakarkan graf Y melawan X, maka kita dapat graf seperti ini. Okey, iaitu graf lengkungan lah, bukan linear. Seterusnya, persamaan tak linear ini kita nak tukar ke persamaan bentuk linear ataupun PBL. Okey, bagaimana cara untuk menukar ke PBL dalam kes ini, kita kena gunakan logaritma. Jadi, kita kena logkan sebelah kiri, logkan sebelah kanan. Okey, kemudian, gunakan hukum logaritma yang telah kita pelajari, di mana sebelah kanan ini kita boleh pecahkan jadi macam ni. Yang ni Meh tahu kan? Yang ni saya tahu, cikgu. Okey, bagus. Okey, langkah seterusnya kita letakkan B ni ke hadapan dan kita susun persamaan ini supaya kita dapat tulis ke dalam bentuk linear, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi di sini log Y ini adalah mewakili paksi Y. Okey, B adalah kecerunannya. Log X merupakan paksi X dan log A adalah pintasan dia, iaitu C. Jadi nampaknya persamaan ini telah pun ditulis dalam bentuk linear. Okey. Oh, cikgu, dia melibatkan logaritma juga, cikgu. Betul dalam kes-kes tertentu contohnya yang macam kita bincangkan ni lah bila Amir jumpa bentuk Y sama dengan AX kuasa B ni, maka kita akan selalu gunakan logaritma. Okey, cikgu, okey. Jadi maksudnya hukum-hukum logaritma tu Amir kena baca balik lah. Okey, cikgu, okey. Maka di sini dapatlah kita lukiskan suatu garis lurus, okey, yang memintas paksi Y pada log A, kecerunannya adalah B, dan kita dapat garis lurus apabila kita plotkan log Y melawan log X. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh soalan. Okey, soalan yang pertama, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan HY sama dengan KX kuasa 2 tambah HK. Okey, Amir lihat di sini. Inilah PTL dia, Betul juga, betul. Okey. Garis lurus diperoleh dengan memplotkan Y melawan X kuasa 2 seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey, Amir boleh tengok di sini. Ini adalah suatu garis lurus yang diplotkan Y melawan X kuasa 2. Dan garis lurus ini memintas paksi Y pada koordinat 06 ataupun dia memintas paksi Y pada nilai 6. Okey juga, okey. Kemudian di sini diberi kecerunan garis lurus itu ialah 3. Jadi dia tulis inilah M sama dengan 3. Kemudian kita diminta untuk cari nilai H dan nilai K. Okey, cara penyelesaiannya kita ambil persamaan tak linear ni, iaitu PTL ni, kita tukar dulu ke PBL, persamaan bentuk linear. Okey. Jadi sebagai panduan untuk menukar PTL ke PBL ni dia ada satu tips yang berguna di sini. Apa tahu? Tipsnya ini iaitu paksi Y. Kita tengok paksi Y. Okey, dalam konteks ini paksi Y ni ialah Y kecil ni kan. Maka persamaan tak linear ini kita ubah Y supaya persamaan ini dapat kita tuliskan Y di sebelah kiri ni. Nampak tak? Jadi untuk tujuan itu di sini kan HY. Untuk jadikan Y maka kita kena buang H. Jadi macam mana cara nak buang H ni Kita bahagikan semua dengan H lah, cikgu. Betul kita bahagikan kiri kanan dengan H. Bagikan semua dengan H. Okey, kita potong H ni, ringkaskan, maka kita dapat tulis seperti ini. Okey, maka di sini persamaan ini telah pun ditulis dalam bentuk linear. Maka ini adalah PBL. Jadi untuk memastikan persamaan ini betulkah telah pun ditulis dalam bentuk linear, kita mesti boleh nyatakan dalam bentuk ini. Y sama dengan MX tambah C. Kalau kita perhatikan, paksi Y ni adalah untuk Y besar.
Kemudian K per H ini adalah suatu pemalar yang kita boleh ambil untuk mewakili nilai kecurunan. Dan X kuasa 2 adalah paksi X-nya. Okey. Dan K adalah nilai C, iaitu pintasan paksi Y. Maka kesimpulannya, persamaan ini telah pun kita tulis dalam bentuk linear. Okey, seterusnya untuk mendapatkan nilai K, maka nilai K itu merujuk kepada C, iaitu pintasan Y. Maka kita tulis seperti inilah. K sama dengan nilai pintasan paksi Y. Jadi pintasan paksi Y apa dia? 6 kan? Maka K sama dengan 6 lah. Itu jawapan dia. Boleh meh? Boleh cikgu, boleh. Okey meh, seterusnya meh. K per H ini merujuk kepada kecerunan garis lurus. Baik, kecerunan garis lurus diberikan dah di sini 3. Maka K per H akan sama dengan 3. Jadi kita ringkaskan, gantikan nilai K yang kita dapat tadi iaitu 6, maka akhirnya dapatlah nilai H iaitu 2. Boleh tak meh? Okey cikgu, boleh. Okey meh, seterusnya meh kita tengok contoh soalan yang kedua ya. Okey, soalannya ialah pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan P per Y sama dengan 1 tolak Q per X kuasa 2. Meh tengok di sini. Ini dia punya PTL dia. Okey cikgu, okey. Baik, dia kata di sini garis lurus diperoleh dengan memplotkan 1 per Y melawan 1 per X kuasa 2. Cari nilai P dan nilai Q. Okey, sekarang Amir tengok graf garis lurus ini. Nampaknya ada maklumat tambahan yang ada dalam graf ini iaitu garis lurus ini memintas paksi Y pada 2. Dan satu lagi koordinat 5, 6 ini terletak di atas garis lurus ini. Kan kan? Ya cikgu. Okey kita diminta untuk cari nilai P dan nilai Q jadi macam mana caranya macam tadi juga kita tuliskan persamaan tak linear ini, kemudian kita tukar ke PBL. Kena ingat di sini, bila kita nak tukar ke PBL, kita mesti tengok dia punya tips dia dulu. Tipsnya di sini ialah kita mesti tengok paksi Y. Dalam konteks ini paksi Y-nya ialah 1 per Y. Oleh itu, persamaan tak linear ini mesti kita ubah Y supaya di sebelah kiri ini kita akan tulis sebagai 1 per Y. Boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Okey kalau kita lihat kepada persamaan tak linear ini, di sebelah kiri ini adalah P per Y. Yang kita perlukan ialah 1 per Y. Oleh itu kita kena buang P ini. Macam mana cara kita nak buang P? Amir ada idea? Kita bahagi semua dengan P lah cikgu. Apa yang Amir katakan tu betul tapi cikgu nak tunjukkan cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah kita darabkan dengan 1 per P. Jadi akhirnya nanti kita boleh tulis seperti ini. Nampak? Jadi 1 per P darab P per Y ni, kita potong P jadi 1 per Y. 1 per P kita darabkan dengan 1, jadi 1 per P di sini. Dan 1 per P ni darabkan dengan Q per X kuasa 2. Maka kita dapat tulis seperti ini. Okey cikgu, okey. Jadi satu step lagi kita susun atur supaya dapat kita tulis macam ni. 1 per Y ini adalah Y besar, iaitu paksi Y. Jadi negatif Q per P ini mewakili nilai kecurunan. 1 per X kuasa 2 ini adalah paksi X. Dan 1 per P ini adalah pintasan paksi Y-nya, iaitu C. Maka persamaan ini adalah persamaan bentuk linear. Boleh Boleh cikgu, boleh. Okey daripada sini untuk menentukan nilai P, maka kita dapatkan maklumat daripada pintasan paksi Y, iaitu nilai C, di mana 1 per P ini akan sama dengan pintasan Y, dan negatif Q per P ini adalah nilai kecerunan. Okey seperti mana yang kita perolehi tadi 1 per P akan sama dengan nilai pintasan Y. Okey, nilai pintasan Y nya ialah 2, oleh itu 1 per P sama dengan 2. Dan akhirnya dapatlah nilai P sama dengan 1 per 2. Dan seterusnya, negatif Q per P adalah sama dengan nilai kecerunan garis lurus ini. Jadi kita gunakan formula kecerunan, maka kita boleh tulis seperti inilah. 6 tolak 2 bahagi dengan 5 tolak 0. Ini formula kecerunan biasa Okey, dan kita ringkaskan di sini gantikan nilai P yang kita perolehi tadi, akhirnya kita dapatlah nilai Q, iaitu negatif 2 per 5. Macam mana boleh Okey juga, boleh juga. Okey seterusnya contoh yang ketiga, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan K per 5 kuasa X. K suatu pemalar,
Kemudian Rajah menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot log Y melawan X. Cari nilai K. Jadi Amir tengok graf garis lurus ni. Di sini diberikan bahawa graf garis lurus ini memintas paksi Y pada nilai negatif 2. Okey. Jadi macam mana cara nak buat? Macam mana tadi Amir boleh bagi idea tak? Cikgu, yang ini kena guna log kan cikgu kan? Betul. Macam mana Amir tahu kena guna log? Jadi saya tengok tipsnya cikgu di sini, iaitu paksi Y ni. Paksi Y ni ialah log Y. Maka saya kena jadikan sebelah kiri ni log Y lah cikgu. Bagus. Jadi maksudnya kita akan gunakan logaritma. Okey, boleh Amir teruskan? Langkah seterusnya cikgu, kita logkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian cikgu, kita pecahkan yang ini gunakan hukum logaritma. Kalau bahagi jadi tolak. Seterusnya cikgu, X ni kita letakkan di hadapan, maka kita boleh tulis seperti ini. Dan akhirnya cikgu, saya tuliskan seperti ini. Dan inilah cikgu, persamaan bentuk linear tu. Okey, bagus. Macam mana Amir boleh tahu ini persamaan bentuk linear? Buktikan. Log Y ini adalah Y besar. Negatif log 5 ini cikgu, ini adalah nilai M kecurunan dia. Sebab log 5 adalah suatu pemalah. Dan X di sini cikgu, ini adalah paksi X. Dan log K ini adalah nilai C cikgu. Jadi maknanya cikgu, persamaan ini telah pun ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka ini adalah persamaan bentuk linear lah. Okey, bagus bagus. Baik, cikgu nak tanya lagi. Sekarang nak cari nilai K. Macam mana nak buat? Nak cari nilai K cikgu, kita merujuk kepada nilai C, iaitu pintasan. Oleh itu cikgu, kita tulis log K sama dengan negatif 2 lah, iaitu pintasan graf ini pada negatif 2. Okey, bagus. Okey, kemudian apa nilai K? Nilai K cikgu, kita boleh gunakan kalkulator cikgu. Kita tekan anti-log, masukkan negatif 2, dapatlah nilai K. Ataupun cikgu, kita tukar ke dalam bentuk indeks cikgu. Caranya ialah K akan sama dengan 10 kuasa negatif 2. Jadi 10 kuasa negatif 2 bersamaan dengan 1 per 10 kuasa 2, iaitu 1 per 100 cikgu. Jadi akhirnya cikgu, nilai K sama dengan 1 per 100 lah. Okey, bagus bagus. Okey macam mana boleh faham ya? Okey cikgu. Bila Meh boleh jawab tu, maksudnya Meh faham lah cikgu. Okey, bagus. Okey slide yang terakhir ini kita bincangkan contoh soalan yang keempat. Rajah menunjukkan graf garis lurus log Y lawan X. Okey, soalannya ialah cari suatu hubungan yang mengaitkan X dan Y dalam sebutan logaritma. Yang kedua ialah ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, sekarang Amir tengok graf garis lurus dia. Di mana di sini ada maklumat tambahan iaitu pintasan paksi Y ini adalah 1 dan koordinat 87 ini terletak di atas garis lurus ini. Okey macam mana kita nak selesaikan? Yang pertama, kita tahu bahawa nilai C sama dengan 1 iaitu pintasan paksi Y. Okey, dan yang kedua, kecerunan graf ini kita boleh kira sebab kita tahu koordinat ni dan juga tahu koordinat pintasan Y ni iaitu 01 kan. Jadi kita gunakan dua koordinat ni, maka kita cari nilai kecerunannya iaitu 3/4. Okey, untuk soalan A kita tahu bahawa hukum linear menyatakan Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y adalah paksi Y iaitu log Y, X adalah paksi X iaitu X, dan M adalah kecerunan dan C adalah pintasan paksi Y. Oleh itu kita gantikan maka dapatlah kita tulis log Y sama dengan 3/X tambah 1. Boleh Boleh cikgu. Maka dengan itu terjawablah soalan A ni, iaitu hubungan yang mengaitkan antara X dan Y dalam sebutan logaritma. Maka inilah jawapan dia. Okey seterusnya untuk soalan B, dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Maka untuk soalan B ni kita ambil persamaan yang kita dapat tadi, maka kita tukarkan Y dalam sebutan X. Jadi macam mana cara dia? Kita tukarkan ke dalam bentuk indeks. Jadi nanti dia akan jadi seperti inilah. Maka inilah jawapan kita. Y sama dengan 10 kuasa 3/4X tambah 1. Meh faham tak ni? Tak berapa faham lah cikgu. Macam mana cikgu Meh buka balik nota tentang logaritma. Meh tengok yang ni. Jika log N asas A sama dengan X, maka A kuasa X akan sama dengan N. Meh cuba fahamkan balik yang kita belajar dulu tentang logaritma. Maka dari sinilah yang kita boleh tuliskan Y dalam sebutan X tu. Okey cikgu.
Faham. Okey Meh, dengan ini maka tamatlah pembelajaran kita untuk sesi kali ini Meh, dan kita akan jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya nanti ya. Okey cikgu, okey. Jadi sebelum tu Meh, cikgu nak ingatkan Amir seperti biasa, okey, carilah lagi soalan-soalan yang lain dan jawab soalan-soalan berkenaan supaya Amir mahir dalam menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan hukum linear ni. Boleh Meh? Okey cikgu, boleh.